Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. 在基督耶稣里，弟兄姐妹们，早上好。 Waktu bergulir begitu cepat rasanya. 时间过得真快， Hari ini kita memasuki hari ke-8 di bulan ke-8 tahun 2021. 我们今天进入到2021年第8月第8日， Sekaligus kita ini sudah memasuki 1,5 tahun di dalam pandemik COVID-19. 我们在这疫情当中已经进入到今年的第8月， Sungguh suatu hari-hari yang kita lalui yang menyesakan. 这真是让我们担忧的日子。 Namun kita patut tetap bersyukur kepada Tuhan. 但是我们仍然就是要感恩， Karena kasih karunia Tuhan semata 因为上帝给我们很多的慈爱， masih memberikan pada kita untuk boleh tetap mengalami kehidupan tubuh yang sehat. 他仍然给我们健康的身体。 Bahkan pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama menyampaikan suatu ibadah kepada Tuhan. 甚至今天我们仍然可以继续崇拜。 Baik, sebelum kita berlanjut, saya akan membacakan ayat firman Tuhan juga pemberitaan firman. 我们先翻开圣经， Mari kita terlebih dahulu minta pertolongan Tuhan, kita mau berdoa. 我们先祷告。 Setiamu kepada kami ya Bapa di surga, 天父上帝向我们信实， yang tiada pernah habis-habisnya dan tiada pernah kurang. 你的慈爱是永无止息的。 Untuk itu hamba-Mu naikkan ribu-ribu syukur dan terima kasih. 因此，你的仆人向你献上感恩。 Kami sudah berkumpul di berbagai tempat sebagai anak-anak-Mu, umat-Mu. 我们成为你的选民，我们在各个地方聚集在一起。 Kami merindukan bagaimana Bapa di surga, Roh-Mu yang kudus naungi akan ibadah kami. 我们渴慕圣灵带领我们， Sehingga apa yang kami perbuat dan kerjakan ini 好让在我们所行的事上 senantiasa menyenangkan hati Tuhan. 都能够讨主你的喜悦， Nama Tuhan dimasyurkan dan ditinggikan. 愿主你的圣名被高举。 Ya, terima kasih Kau juga yang akan memakai kedua hamba-Mu ini. 谢谢主，你会用你两位的仆人。 Kami mengakui banyak keterbatasan dan kekurangan. 我们承认我们是有限的，我们是软弱的， Tapi kami sungguh rindu Tuhan, Roh-Mu yang kudus, bimbing dengan tangan panjang sabar dan rahmat-Mu. 但是我们渴慕主，你用你的圣灵来继续的带领着我们， Sehingga pemberitaan dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berlangsungkan dengan tidak kurang suatu apapun. 好让这个福音可以顺利的进行，被传到外邦。 Demi nama-Mu Yesus Kristus, 奉主耶稣基督的名祈求， Engkau kepala gereja yang agung dan mulia. 你是教会的头， Kami sudah berdoa. 我们已经祷告， Amin. 阿门。 Ya, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. 在今天早上，我将会讲到， Adapun tema yang saya ambil yaitu jaminan kekal. 今天的主题是永恒的保障。 Nats firman Tuhan terambil di 2 bagian. 我们今天会看到就是2段的圣经经节。 Yang pertama, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari surat Paulus kepada jemaat Korintus. 我们第一个先看就是保罗向哥林多的教会所写的书信。 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 16 sampai dengan 19 sampai dengan 18. 哥林多后书第4章第16到第18节。 2 Korintus pasal 4哥林多后书第4章 ayat 16 sampai dengan 18. 第16到第18节。 Demikian bunyi firman Tuhan. 如经上所说， Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.
哥林多后书第4章第16到第18节，所以我们不上胆，外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。我们这自战自轻的苦处，要为我们成就极重无比永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。Roma pasal 8 ayat 37 sampai dengan 39. 罗马书第8章37到39节。Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 罗马书第8章37到39节。然而靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。因为我深信，无论是死是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与上帝的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。 Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, 在基督耶稣里的弟兄姐妹们， apa yang sedang berkembang di dalam zaman sekarang ini? 在这个时代，最近发生了什么事呢？ Apa yang sedang dirasakan dan menjadi suatu topik yang terus menjadi pembicaraan sehari lepas hari daripada hidup kita? 最近在我们的日常生活里经常提的话题是什么呢？ Sudah menjadi suatu rahasia umum 这已经变成是公众的秘密。 bahwa orang-orang di dalam zaman sekarang ini 在今天的时代里， setiap hari, setiap saat 每时每刻 mempercakapkan sekelumit tentang pandemi COVID-19. 都会提到关于新冠肺炎病毒的事。 Nah, dari orang-orang yang mempercakapkan tentang masalah COVID yang sangat mengerikan. 有些人会提到新冠肺炎病毒有多么恐怖。 Tiap hari kita mendengar ada kabar-kabar itu orang itu sakit, orang itu dirawat, orang itu meninggal. 每天我们会听到关于消息，就是这个人病倒了，这个人在医院了等等。 Sampai kita juga mempercakapkan tentang rumus-rumus jitu untuk bertahan supaya COVID ini atau virus ini tidak mengena pada diri kita. 我们也会经常谈到怎么样保健，好让我们不会受到这个新冠肺炎病毒的干扰。 Bukan saja kita mengikuti satu anjuran dari Departemen Kesehatan pihak pemerintah. 不单只是我们从健康的部门等等所听到的那些建议， Menggunakan masker, 就戴口罩、 cuci tangan, 洗手， jaga jarak. 就是保持距离。 Bukan saja itu yang perlu kita perbuat dan kita kerjakan. 不单只是我们需要持守这些， Tetapi kita terus-menerus mempercakapkan bagaimana supaya kita ini bertahan. 但是我们经常会提到我们怎么样要保护自己。 Ayo beli suplemen yang mahal, vitamin-vitamin yang mahal. 快点去买那些贵的维他命、那些补品， Ayo makan makanan yang bergizi. 要吃那些有营养的食物。 Ayo kita pakai kiat-kiat cuci mulut, cuci hidung dengan garam. 我们要用盐漱口啊，吃一些饮料等等， Atau makan bawang putih sebanyak-banyaknya. 或者尽量的吃蒜头等等， Supaya kita punya suatu daya tahan menghadapi virus corona. 好让我们可以有这个足够的抵抗力。 Sungguh hal-hal itu adalah baik adanya. 这一切都是好的， Hal-hal itu positif untuk kita semua. 这一切对我们都是有利的。 Bahkan ketika kita terjebak, jatuh dalam sakit, 甚至在我们病倒的时候， kita isolasi mandiri, 我们进行隔离， kita mulai ketakutan. 我们开始惧怕， Bahkan ketika batuk dan ada sesak napas, 甚至我们开始咳嗽、呼吸困难的时候， langsung kita kontak pihak rumah sakit. 我们立刻打电话给医院。 Bagaimana saya harus mendapatkan suatu layanan pengobatan? 我应该怎么样可以得到医疗呢？
Saya buru-buru dirawat. 我尽快的得到医治， Saya buru-buru ingin mendapatkan oksigen. 我赶快要得到氧气， Saya ingin mendapatkan obat-obat yang sungguh bisa menyembuhkan. 我要得到那些医药可以医治我的病。 Segala obat-obat yang mahal pun tidak menjadi problema. 那些最贵的药品都对我来说是没有问题的， Asal diri kita diperjuangkan untuk tetap sehat dan kuat kembali. 最重要的是我们可以再健康恢复起来， Sungguh ini baik. 这一切都是好的， Oh, sangat baik sekali. 真是美好的。 Kita ini memang harus bertanggung jawab tentang tubuh kita. 我们原本就是应该为自己的健康而保持责任的， Kita tidak boleh sembrono. 我们不能就是不小心， Kita harus menaruh rasa hormat terhadap tubuh kita yang merupakan pemberian Tuhan. 我们要对自己的身体就是好好的待它。 Rasul Paulus berkata, 使徒保罗曾经说过， bahwa tubuh kita ini adalah tempat bait roh Tuhan. 我们身体是圣灵的殿， Oleh sebab itu, 因此呢， muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. 我们要用我们的身体来荣耀上帝。 Artinya tubuh kita ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. 这意味着就是我们要好好的保护我们的身体， Untuk tetap diberikan supaya tetap sehat untuk memuliakan Tuhan. 好让我们可以保持健康，来继续的荣耀上帝。 Itu yang harus diperbuat dan dikerjakan. 这是我们需要实行的。 Tetapi adalah suatu keprihatinan, saudara. 但是在另一方面，我们也是感觉担忧。 Kalau di dalam waktu-waktu tahun belakangan ini, 在最近的事件， pembicaraan dan percakapan orang-orang hanya sekelumit bagaimana mempertahankan hidup dari serangan virus corona. 每个人只讲到就是怎么样要保护自己从这个新冠肺炎病毒。 Bahkan yang menjadi suatu keprihatinan, 甚至最担忧的是， hadirnya orang-orang percaya 在信徒当中， yang juga berbagian untuk mempercakapkan perkara-perkara hal seperti itu semata. 也同样的就在每天的话题只谈到怎么样要保持自己的健康， Mempertahankan supaya kita sehat, supaya kita kuat dan kita tidak jadi korban. 怎么样我们可以保持健康，怎么样不成为新冠肺炎病毒的病患者。 Kalau saja kita hanya berbicara tentang bagian-bagian memperjuangkan masalah hal yang kelihatan yaitu jasmani kita. 如果我们只是每天只谈到这些怎么样保健，这关于外体的事而已， Tentu itu bukan suatu rancangan karya sempurna Tuhan yang Tuhan inginkan. 这不是上帝所要的计划。 Karena Tuhan tidak merindukan adanya orang-orang yang takut mati untuk mempertahankan tubuh jasmani semata. 因为上帝不单只是要我们就是因为怕死而就是保健而已。 Lalu masa bodoh dan tidak tahu tentang nanti bagaimana ketika kita menyudahi hidup ini, hidup atau hidup kekal atau mati kekal. 而我们忽略了就是永恒的事情，就是死了以后将去哪里。 Saya rasa saat ini orang-orang, enggak orang dunia, orang Kristen, 我觉得在这时刻，无论是世界的人或者基督徒， rasanya hidupnya lebih terancam, enggak mau mati secara fisik. 都觉得就是怕因为新冠肺炎而病死， Dan rasa tenang-tenang saja jikalau kelak binasa kekal. 而他们却对永恒的死亡感觉就是不担忧。 Nah, Rasul Paulus tidak demikian. 使徒保罗却不这样， Rasul Paulus tahu akan segala yang berkembang dengan tubuh fisik. 使徒保罗他对自己的身体健康也是保持注重的， Yang cepat lambat 就快的或者慢的， karena usia, karena waktu pula. 因为时间的过程，因为年岁， Tubuhnya akan merosot. 他的外体将渐渐的毁坏， Lahiriahnya tidak akan kuat lagi. 他的外体将渐渐的 Ya, 软弱。 kita mungkin akan menjadi orang yang hilang kekuatannya. 我们可能会失去能力， Ya, seperti saya. 就好像我这样， Dulu tidak pakai kacamata, sekarang kacamata. 我以前不戴眼镜，现在却需要戴眼镜。 Dulu cakep, sekarang mulai kurang cakep. 以前帅，现在就不够帅。 Dulu rambut hitamnya sampai orang nggak percaya, sekarang mulai putih. 以前我的头发是很黑的，现在却开始白了。 Tidak ada suatu kekuatan lebih lagi untuk bisa
beraktivitas seperti tempo dulu lagi. 我现在的力量就不像以前这样壮。 Demikian Rasul Paulus dia alami. 使徒保罗也同样的经历到这些， Lahiriahnya semakin merosot, Paulus akui. 他承认他的外体呢就渐渐的衰弱， Tetapi kata Rasul Paulus, 但是使徒保罗却说， untuk itu semua aku tidak tawar hati, 他对这些不上胆， tidak menjadi rasa rugi ataupun sedih 他对这些不觉得很失望， atas segala apa yang berkembang di dalam merosotnya fisik. 在外体上渐渐的衰弱， Karena memang itu adalah sudah pembawaan alam. 因为这是自然的发展。 Nah, bukan Paulus ini tidak menghargai akan fisik sehingga dia ketika merosot fisiknya lalu tidak duka cita atau tidak sedih. Bukan. 这不是说因为保罗对自己的身体却不注重， Melainkan Paulus menyoroti satu perkara yang jauh lebih penting daripada badani atau batiniahnya. 反而是因为保罗却注重在另外一个事情，比胜利的健康更重要的一件事情， Yaitu masalah yang ada di dalam batiniah, yaitu masalah rohani. 这就是内心的事，这就是属灵。 Kata Paulus, aku sedikit pun tidak tawar hati. 保罗说：“我一点都不上胆， Sekalipun lahiriahku semakin merosot. 虽然我的外体毁坏， Karena aku memperhatikan yang batiniah, yang di dalam diperbarui sehari lepas sehari. 因为我注重的是内心的心思一天， Jadi dia pupuk baik-baik hal rohaninya. 因此他注重他属灵上的生命， Dia pupuk hal yang sungguh-sungguh ada di dalam. 他注重在内心的事， Yang tidak lain tidak bukan akan kelak dibawa dan dipertanggungjawabkan ke hadapan Tuhan. 因为这一切都需要在上帝的面前而是要负责的。 Sedangkan yang kelihatan kata Paulus yaitu badan kita ini sementara. 反而就是我们所能看见的，就是我们的外体是短暂的， Tetapi roh ini atau yang batinnya di dalam ini, yang gak kelihatan ini kekal sifatnya. 但是我们的灵、我们的内心，这我们不能看见的，这是永恒的。 Nah, ini yang harus menjadi suatu fokus kita perjuangkan. 这是我们应该注重的重点。 Bolehlah kita di dalam hidup menghadapi segala pandemi COVID ini. 我们在生命当中可以经历到这个新冠肺炎病毒的病情， Segala macam tekanan-tekanan berkenaan dengan penyakit dan masa tua kita. 可能会面对压力，或者就是我们年岁开始衰老的时候， Bolehlah kita sedikit susah, sedikit sedih. 我们可能会失望，会面对一些苦处。 Tapi jangan gara-gara hal ini lalu kita semua ambruk. 但是不要为这些事而感到上胆， Lalu kita ini seolah-olah tidak ada suatu sukacita. 而我们心里就没有喜乐， Hidupnya tawar. 就生命就感到很淡， Bahkan sampai seolah-olah tidak punya pengharapan. 甚至没有盼望。 Tidak harus seperti ini kita orang-orang percaya. 我们基督徒不应该这样的活着， Melainkan kita harus mengerjakan bagian hidup kita. 反而我们需要实行我们的责任， Perbaharui sehari lepas sehari akan batiniah kita, akan bagian dalam kita. 我们需要在我们的内心里一天心思一天， Dengan kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. 我们需要继续的聆听上帝的福音， Membaca Alkitab atau firman Tuhan. 我们要读圣经， Bersekutu dengan Tuhan sebaik-baiknya. 我们要亲近上帝， Itu jauh lebih indah dan lebih baik 这远远超美好， dibandingkan dengan kita akhirnya hanya mengeluh, hanya merasa susah, hanya merasa tertekan. Itu tidak benar. 比起我们每天就是埋怨啊，就感觉痛苦等等， Kita harus yakin-yakinnya 我们需要很确信， bahwa Kristus Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini, 基督耶稣已经来到这世上， yang telah tinggalkan surga mulia datang ke dunia, 基督耶稣已经离开了天上的宝座，来到这世上， mencari kita orang berdosa. 寻找我们这些罪人。 Dia rela mati di atas kayu salib. 他愿意钉死在十字架上， Dia bangkit pada hari ketiga. 第三天从死里复活。 Kita yakin dia saat ini, kata Paulus kepada jemaat Roma,
就是我们需要确信这一句，就是使徒保罗所说的。 Yesus Kristus sedang duduk di sebelah kanan Allah. 耶稣正在坐在天父上帝的右边， Untuk apa? 为了什么呢？ Untuk menjadi pembela buat orang-orang percaya. 为我们这些人祈求。 Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. 耶稣来到这世上， Dia diutus Bapa ke dunia ini. 天父差派耶稣基督到这世上。 Bapa tidak menyayangkan putranya sendiri melainkan diutus ke dalam dunia. 天父却不爱惜自己的儿子，却把他差派到这世上来， Untuk supaya orang-orang didamaikan dari suatu ikatan putus dengan Tuhan. 好让我们这些罪人可以跟上帝和好。 Tuhan sudah berikan segala-galanya, putranya yang tunggal sudah diberikan pada kita. 天父已经把这一切，甚至他的儿子都赐给了我们。 Oleh sebab itu kata firman Tuhan, 因此，在圣经里说， siapa yang akan melawan orang pilihan Tuhan? 谁能抵挡上帝的选民呢？ Siapa yang akan menggugat orang yang dibenarkan Tuhan? 谁能控告上帝的选民呢？ Tidak ada seorang pun yang akan menghukum orang yang dipihaki Tuhan. 没人能定我们的罪。 Kita ini sudah dipihaki Tuhan. 上帝已经帮助了他的选民， Tuhan sudah membenarkan kita. 上帝已经使我们这些选民成为义了。 Adakah kita bisa dipisahkan dengan keadaan-keadaan seperti sekarang ini? 什么情况使我们从上帝的爱隔绝呢？ Bisakah penindasan memisahkan kita dari kasih Tuhan? 是否患难能使我们与上帝的爱隔绝呢？ Bisakah kesesakan, penganiayaan memisahkan kita? 是否苦处呢，或者逼迫使我们与上帝的爱隔绝呢？ Bisakah kelaparan, ketelanjangan, 是否饥饿呢，或者侧身露体使我们与上帝的爱隔绝呢？ bahkan pedang untuk memisahkan kita? 甚至刀剑， Tidak ada satu kuasa bahaya manapun bisa memisahkan kita dari kasih Allah. 没有任何的危险能使我们从上帝的爱隔绝。 Ini yang harus kita pahami dan kita perbincangkan. 这是我们需要理解的，而我们需要提的。 Kita sebagai orang percaya semakin pegang teguh akan janji Tuhan ini. 我们成为信徒，需要坚定在上帝的话里。 Kita sebagai orang percaya akan hal ini. 我们需要确信这一切， Kumandangkan dan beritakan akan janji Tuhan ini kepada orang lain yang saat ini sedang hidup di dalam ketertekanan dan hidup di dalam gundah gulana. 我们要把这些好的信息呢，就传到为那些担忧的人，给他们这些好消息， Supaya kita ini tidak hidup diancam oleh segala kecemasan, ketakutan sehingga kita tidak karuan. 好让我们不活在这担忧里。 Melainkan kita harus tetap tenang. 反正我们需要保持冷静。 Ini adalah suatu kesempatan untuk kita bersaksi sebagai terang dan garam. 这是我们的机会，来为上帝做盐做光。 Ini adalah suatu kesempatan untuk kita mewartakan kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada banyak orang. 这是我们的机会，向周围的人传福音。 Kita harus memamerkan bahwa kita ini sudah mendapat jaminan kekal. 我们要彰显，向外邦人彰显，我们已经得到了上帝的永恒的保障。 Di dalam Roma pasal 8 ayat 37, 在罗马书8章37节， kita ini sudah menang. 在这一切事上，我们已经得胜有余了。 Kita sudah menjadi pemenang bukan pecundang. 我们已经得胜了， Di dalam Kristus Yesus yang mengasihi pada kita. 在基督耶稣里，他爱着我们， Jadi kita tenang saja. 因此我们就需要冷静， Kita sudah dinobatkan sebagai pemenang. 因为我们已经得胜有余了。 Tinggal nunggu masanya. 我们只需要等待时间， Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. 我们将会有一天将会与主同在。 Memang dunia saat ini memberikan ancaman yang tak terkirakan. 虽然在这时代，世界给我们很多的逼迫等等， Memang dunia ini 原本在这世上 memberikan suatu tekanan yang amat sangat luar biasa pada hidup manusia. 给我们每天的生活超级大的压力。 Tetapi sekali lagi Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Roma. 但是再次，使徒保罗向罗马的教徒这样说： Siapakah yang akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah? 谁能使我们与基督的爱隔绝呢？
Mati pun tidak bisa memisahkan kita. 连死亡都不能使我们与上帝的爱隔绝， Malaikat-malaikat tidak bisa. 天使也不能。 Kuasa pemerintah sekarang atau yang akan datang juga tidak bisa memisahkan. 现在的掌权，或者甚至将来的掌权，都不能使我们与上帝的爱隔绝。 Kuasa-kuasa sekarang atau yang di bawah ataupun yang di atas 就是在这世上的掌权，或者甚至在上面的掌权的， tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Allah. 都不能与我们与上帝的爱隔绝。 Jaminan kekal itu sudah ada di tangan kita. 这永恒的保障已在我们的手里。 Jaminan kekal itu anugerah Tuhan sudah dilimpahkan kepada kita orang percaya di dalam Yesus Kristus. 永恒的保障就是上帝给我们的恩典。 Bersukacitalah di dalam menghadapi sulit apapun juga hidup ini. 因此，虽然我们在这世上面对很多苦难，但是我们应该继续喜乐。 Tetaplah memiliki hati damai dan penuh ketenangan di dalam menghadapi tekanan yang tak terkirakan ini. 在面对各种患难的时候，我们仍然有平静的心。 Kata Rasul Paulus, penderitaan zaman sekarang ini 使徒保罗说：“现在的苦难 tidak seberapa dibandingkan dengan kemuliaan kelak. 跟以后的荣耀是没有相比的。 Tidak ada apa-apanya penderitaan zaman sekarang ini dibandingkan dengan kemuliaan kelak. 现在这短暂的苦难呢，跟以将来的荣耀是没有的比较的。 Oleh sebab itu, terimalah segala janji-janji Tuhan ini. 因此，我们需要接受上帝对我们的旨意， Bukan untuk menghibur, sekedar menghibur. 不单只是安慰着我们， Bukan menguatkan, sekedar menguatkan. 不单只是给我们短暂的安慰，或者 Tetapi berita ini menjadi suatu kepastian kita anak Tuhan yang tidak bakal binasa. 但是这信息提醒我们，我们将会有永远的保障。 Kita ini anak-anak Tuhan yang sudah beroleh jaminan kekal 我们是上帝儿女，已经得到了这个永恒的保障， di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. 在基督耶稣里。 Ayo berubahlah 我们要悔改， di dalam suatu sikap dan pembawaan di dalam zaman ancaman pandemik ini. 虽然在这疫情当中，我们需要悔改，我们要改正我们的心态， Jagalah kesehatan baik-baik, 我们仍然要保持健康。 tapi itu bukan arti segala-galanya. 但是那不是我们的一切， Melainkan kita perhatikan yang jauh lebih penting daripada mempertahankan keselamatan tubuh, 反而我们需要注重更重要的， yaitu memperbaharui batiniah kita sehari lepas sehari sehingga kita semakin teguh di dalam iman percaya. 那就是让我们的内心信似一天，好让我们可以在基督耶稣里坚定我们的信心。 Hidup kita memuliakan Tuhan, 我们的生命荣耀上帝， menyaksikan kebesaran Tuhan kepada banyak orang. 为上帝做见证， Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. 主的名被荣耀。 Kita akan sungguh-sungguh lihat 我们将会看见， di balik semua pandemi COVID yang menyengsarakan ini, 在这一切新冠肺炎病毒的背后当中， ada suatu karya sempurna dari Tuhan. 有上帝的美好的旨意， Ada suatu pekerjaan Tuhan yang melampaui segala akal pikiran kita, 有上帝美好的作为，是超乎我们所思所想的。 yang sebenarnya sedang Tuhan kerjakan. 这是上帝正在做的。 Kiranya kasih karunia Tuhan 愿上帝的慈爱 boleh terus menuntun, membimbing kita 能继续带领着我们， dari sehari ke sehari 能度过每一天， untuk mengasah dan menempa kita menjadi orang-orang percaya yang semakin dimurnikan. 能够扶持我们每天可以度过，能够效法基督的基督徒。 Saya pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri 我曾经亲眼看见 bagaimana emas itu akan menjadi logam mulia. 黄金呢，它怎么样变成一个金， Saya sulit menyelami dan sulit mengerti. 我很难理解。 Panasnya itu logam mulia itu dibakar 它的温度是多么的高， dari wujudnya seperti pasir, seperti besi-besi karat yang tidak ada apa-apanya. 它原本就是很朽坏的不好看的一个金条， Ada di satu katel terbuat dari tanah. 它就是从泥的土做的，就是在那里被烧着， Dibakar dari bawah dan disemprot juga bakar dari atas. 它是从下面跟上面就被烧着。
wah pasti itu amat sangat menyakitkan dan panas sekali. 那是真的很高的温度，而且就很痛。 Tetapi proses itu lambat laun mengeluarkan adanya cairan-cairan 但是后来呢，它就流出一些液体， yang memisahkan kotoran dengan apa yang aslinya. 就是把精纯的跟那些物的秽物就是分开来， Yaitu logam mulia 24 karat 它最后就是变成了那个24K 的金条， dan dituangkan dicetak. 最后呢就塑造成一块一块的金条， Jadilah benda emas yang sangat berharga. 成为一个很珍贵的金条。 Tanpa menggunakan proses seperti itu, 如果没有通过这个痛苦的阶段， niscaya gumpalan-gumpalan pasir atau tanah yang jelek, yang hitam, kita akan buang jauh-jauh. 这些废物呢，这些不好看的事呢，我们就很容易把它丢掉了。 Tetapi setelah proses itu dilewati, 但是过了这个很痛苦的过程之后呢， muncullah logam mulia emas 24 karat yang amat sangat berharga. 这个本来不起眼的，它就最后变成了一个24K 的金条。 Demikian di dalam hidup kita ini, mari 就如在我们的生命当中， jangan ketakutan akan ancaman pandemik secara berlebih-lebihan. 我们不要为了这个新冠肺炎病毒而超级的恐慌。 Tubuh kita, jasmani kita sifatnya sementara. 我们的外体是短暂的， Sebentar juga akan lewat dan akan sirna. 我们这外体是短暂的，一会儿就会过去了。 Hadapi segala nilai-nilai kesusahan ini 我们会面对这些苦难， untuk menempa bagian dalam kita. 为了就是要更新我的内心。 Kata Paulus, sedikit pun aku tidak tawar hati. 使徒保罗说：“我一点都不上胆， Karena aku tidak pernah memperhatikan lebih daripada yang kelihatan ini. 因为我不顾念这些所看见的， Melainkan aku memperhatikan yang tak kelihatan. 而我顾念所不看见的。 Aku memperbaharui sehari lepas sehari. 我的内心一天一天被更新， Untuk aku suatu hari mantap di hadapan Tuhan berdiri mempertanggungjawabkan semua itu. 好让将来有一天我在上帝的面前站着，向他负责。 Mari muliakanlah Tuhan. 我们来荣耀上帝， Muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. 我们以我们的身体荣耀上帝。 Ingat kita sudah menjadi pemenang. 记得我们已经得胜有余了， Jaminan kekal sudah menjadi bagian yang kita raih dan ada di tangan kita. 这永恒的保障已经在我们的手里了。 Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara kita semua. 上帝祝福我们每一位， Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 让我们祷告。 Ya, di dalam zaman yang sulit ini Bapa, 是啊，天父，在这时代， bimbingan-Mu ya Tuhan yang penuh rahmat dan penuh kuasa 你是多么的慈爱，你带领着我们， amat sangat kami nantikan. 我们真的很渴慕你的带领， Sehingga sehari lepas hari hidup kami 好让我们生命日过一日， tidak dirundung oleh ketakutan dan ketakutan yang semakin menjadi-jadi. 不是每天面对着这些担忧， Melainkan kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. 反而我们将把这一切都交托在主的手中。 Tuhan menjaga kami dengan tangan kuasa-Mu. 主，你以你的手保护着我们， Dilalukannya kami dari segala mara bahaya dan penularan virus corona. 你从这些病虫当中，从这些危险当中保守着我们， Dan kami juga mau menyaksikan kepada banyak orang 而我们也要向周围的人为你做见证， bahwa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus 就是我们的上帝主耶稣基督， yang senantiasa memberikan perlindungan dan penyertaan-Nya. 你永远的保守着我们，带领着我们。 Terima kasih Bapa Surgawi. 谢谢天父， Kau Allah yang maha baik, 你是慈爱的天父， yang menjaga dan menopang akan hari lepas hari dari anak-anak-Mu yang sudah pada sepuh ini. 你每一天都保守着我们，扶持着我们。 Biarlah munculkanlah ketenangan, damai dan sukacita di dalam lubuk hati kami, umat Tuhan yang sudah sepuh. 求主赐我们在心里有平安，有喜乐。 Di dalam nama Kristus Yesus, 奉主耶稣基督的名祈求， Tuhan Allah yang hidup, 你是永活的上帝， kami mengucap syukur, 我们向你献上感恩， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara semua. 上帝祝福弟兄姐妹。